apakah bahan yang rasanya paling sesuai untuk ditonjolkan kepada penonton? Sebagai satu filem lah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang buat moderator kita, pengurusi majlis dan juga ahli panel. Baik, pertama sekali saya nak cakap, memang saya akui seperti yang Prof Haji cakap, kita sebenarnya memang banyak sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ni yang belum difilmkan, malah ada yang difilmkan. Tapi satu perkara yang Syamsul lihat, kalau kita nak bercerita tentang menghasilkan filem ni, yes, semua orang ingin menyampaikan sesuatu naskah itu, maksudnya daripada buku ke filem, daripada novel ke filem itu, semua orang akan ada berbagai-bagai idea. Semua orang boleh cakap, okey nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Tapi at the end of the day, kita pekarya, abang, mana cik? Kita pekarya. So, saya bukan seorang sejarawan. Kekuatan yang alhamdulillah yang Allah beri kepada dalam kepala saya ni adalah kekuatan visual. Itu yang penting. Maksud saya di sini, naskah yang dia nak sampaikan itu harus diimbangi dengan visual yang baik. Saya tahu benda ni memang subjektif, kan? Benda ni memang subjektif. Tapi kita lihat seperti contoh negara Korea. Maksudnya saya kata penyampaian itu harus mesra penonton, kan? Macam bila kita mengeluarkan apa-apa produk lah, kan? Filem ni pada saya dia macam sebuah produk, mesti mesra dengan penonton, mesra dengan pembeli. Harus apa yang kita jual itu harus mudah diterima. Jadi Syamsul sebenarnya ada buat orang panggil apa? R&D, Research and Development lah. Tapi selama ni saya tak sangka apa yang saya buat tu adalah Research and Development. Maksudnya di sini, setiap kali saya mau menghasilkan filem kan ada genre, ada horror, ada komedi, aksi, macam untuk filem epic ni pun ada formula dia. So saya study the formula, and then saya lihat filem-filem epic yang di Malaysia yang ada, berjaya ataupun tidak berjaya, dan saya kaji setiap filem itu. Apakah kelemahan, kenapa penonton, malah ada filem yang baik tapi ditolak penonton juga. Kenapa kan? What is the issue? Saya mahu kaji, buat R&D di sudut itu dahulu. Sebab pada saya itu sangat penting. Itu sangat penting. Kerana tidak kisah apa saja idea ataupun sejarah daripada buku yang untuk kita filmkan, tetapi sekiranya gagal sampai kepada penonton, pada saya itu menyedihkan lah, kan? Lebih baik tak payah buat pada saya. Sayang sekali. So itulah pada saya tugas seorang pengarah, bagaimana nak menyampaikan rasa itu. Rasa di dalam setiap filem. Kalau kita lihat yang saya kata tadi, industri filem Korea, saya sedar mereka memang telah melakukan satu evolusi yang besar dalam industri filem mereka. Kita cakap filem kan, padahal secara keseluruhan dari segi lagu mereka, tapi filem. Pada saya 15 tahun dulu, 10 tahun dulu, filem mereka, filem Korea Selatan, tidak seperti yang kita lihat hari ini, seperti kita tonton hari ini di Netflix kan. Filem mereka memang hebat-hebat. Kalau dulu kita sebut filem Korea aja tidur lah, kan? Korea filem tidur lah, memang tak nak layan kan. Tapi hari ini, itu saya kata mereka telah sedar bahawa filem yang bergerak lambat, yang itu tidak mudah untuk diterima majoriti penonton. Jadi mereka mengubah cara penyampaian mereka tu, cara visual mereka tu. Dan itulah yang saya belajar sedikit. Dan filem saya saya tu teranglah, filem saya sebelum-sebelum tu saya macam tak berapa nak ni sangat. Tapi yang saya betul-betul rasa saya buat R&D tu lebih, start bermula daripada Munafik 1 lah. Munafik 1, Munafik 2 dan juga especially Mat Kilau. Kan saya nak filem saya disampaikan dengan simple, walaupun sebenarnya ianya kompleks sebenarnya. Saya mahu apa jua naskah sebenarnya, tak kisah Mat Kilau ke apa ke. Ini saya cakap diri saya, saya tak cakap ikut cara saya, inilah betul, tak. Mungkin salah, terpulang. Ada berbagai-bagai cara. Kan? Nanti viral buat Twitter nama aku lagi. Twitter. Kan? So ini cara saya. So itulah cara gaya penyampaian saya, dan it is proven. This is the structure yang saya follow since Munafik 1, Munafik 2, Munafik 3. Munafik 1, 2 dan juga Mat Kilau.
Ini struktur yang saya follow. Kan? Penonton suka sesuatu yang engaging. Tak kisah, tak semestinya filem epik. Sebab tu bila ada pandangan yang mengatakan, oh filem Mat Kilau ini kerana Mat Kilau itu sendiri, kan, kerana pelakonnya. Tidak, kan. Kejayaan sesebuah filem itu pada saya tidak terletak dekat pengarah semata-mata, pelakon semata-mata, penulis semata-mata, ataupun nama Mat Kilau itu sendiri. Tidak, penonton di Malaysia ataupun di mana saja pada saya, mereka yang saya kata tu, rasa tak sebuah filem tu. Kalau komedi, rasa tak komedi itu, kan, sejauh mana, kan. Dan contoh, sebab tu pada saya, orang Malaysia ni kita suka tengok cerita Hindustan. Betul tak? Orang Malaysia suka Hindustan. Sebab apa? Sebab feeling. Rasa lah tu. Filem Korea yang setahu saya lah sampai sekarang kan, number one filem in Korea, filem Train to Busan kita silap, kan? Cerita zombie tu kan. Padahal sebelum itu, cerita zombie dah bersepah dah kat Hollywood. Kita dah boring lah. Tapi kerana filem itu ada karakternya yang baik, kan, pembawakan karakter yang baik, storytelling yang baik, ada emotion di dalam itu dan berjaya disampaikan. Dan lihat, maksudnya persangkaan terhadap filem apa, zombie ni orang nak boring, tak nak tengok, meleset. So point is dekat sini, saya nak katakan kekuatan visual, kekuatan pengarahan itu amat penting. Editing, everything lah, visual itu sangat penting. Sebab itu bila saya hari ini dengar, kan, alhamdulillah apabila kejayaan filem Mat Kilau ni kan luar biasa, ramai yang menghasilkan filem. Saya haraplah kan dapat bukan kata ikut cara Samsul, saya pun masih belajar lagi. Maksudnya itu dia, number one, kita harus tahu bagaimana rasa sebuah cerita itu. Tidak kisahlah mahsuri ke Melaka ke apa, bagaimana kita nak sampaikan betul dekat hati penonton. Di hati penonton, majoriti, bukan hati penulis itu semata-mata. Kadang-kadang penulis dia ada rasa itu, tapi itu dia kegagalan tafsirkan ke visual tu. Itu yang sayang. So bila filem itu tidak berjaya, mereka akan rasa, oh penonton tak menghargai. Bukan, penonton amat menghargai. Malah penonton Malaysia pada saya, mereka menunggu sebenarnya. Mereka memang menunggu filem yang ada rasa, yang sampai. Jadi untuk filem Mat Kilau, berbalik pada soalan, sorry lah saya sembang sikit, sembang kedai kopi. Untuk filem Mat Kilau ini ditulis oleh Syahrudin Dali, skrip asalnya. Tapi saya telah mengambil naskah itu, maksudnya Syahrudin Dali telah melakukan kajian, research. Tapi saya, bila sampai ke saya melihat dari sudut filmmakers eye lah, kan, dan juga penonton. Keringat, ini adalah filem, ini bukan dokumentari, kan. Nak tweet kejap, nak cakap kan, saya sebenarnya pun tak faham lah. Tapi tu dia, that's life lah. Kerana sejarawan kan, ada sejarawan, oh Mat Kilau tidak ikut ni, Mat Kilau tidak. Satu je saya cakap, dah patahkan hujah mereka dah. Filem Mat Kilau is a fiction dan juga reality, kan. Dia bukan, it's not a documentary. Sebab tu dia diilhamkan dari kisah benar, not based on true story, inspired by true story. That's it, kan. So bila sampai naskah itu ke saya tengok, okay, ini dah macam documentary. Saya tahu, oh, so saya hanya ambil insiden dan peristiwa yang penting sahaja, kan. Saya memang seorang yang kalau sebagai penonton, saya senang tidur. Tengok tak best, aku tidur. Tengok filem boring kan, memang aku tidur. Sebab tu saya buat filem, saya nak filem saya cepat lah, kan. So saya ambil peristiwa-peristiwa yang penting saja di dalam naskah Mat Kilau ini, dan saya adakan karakter-karakter fiction di dalam itu seperti Wahid. Ya, walaupun ianya karakter fiction, tetapi saya tahu kan ada karakter Wahid itu di dalam dunia realiti ini. Jadi itu dia, 90% skrip, struktur, plot dan juga kata bual diolah balik oleh saya dan juga saudara Rizal Ashraf, kan. Dan ya, alhamdulillah majoriti menerima filem Mat Kilau ini dengan baik ya. Saya selalu cakap, kalau tengok dalam interview saya kan, selalu kan, saya nak hasilkan filem bukan golongan intelektual sahaja yang hargainya, kan. Filem ini harus diterima oleh semua golongan intelektual, akademik, kanak-kanak, budak-budak, dia remaja. Itu dia. So itulah yang anda saksikan filem Mat Kilau tu, kan. Yang saya kata tadi, penyampaiannya mudah, walaupun ianya kompleks, tapi rasanya itu sampai,
Dan alhamdulillah saya rasa walaupun saya sebagai filmmaker saya tidak berpuas hati, kita tidak akan pernah berpuas hati bang dengan hasil karya kita. Akan ada nak buat improve kan. Tapi so far alhamdulillah lah saya melihat respon penonton itu lebih daripada apa yang saya expect, dan mudah-mudahan saya akan buat improvement di filem akan datang. Ya. Itu je kot. Terima kasih. Saya kau sembang lama. Tidak boleh mencapai tahap itu, jangan buat. Hatta saudara Samsul sendiri pun kalau nak buat sequel, fikir dulu. Boleh tak mengatasi benchmark aku sendiri? Tak setuju. Tak setuju. Gila takkanlah sampai tak, pada saya kita ketepikan soal kutipan berapa tu dululah. Pada saya yang paling penting tu sekurang-kurangnya penerbit ataupun pihak studio-studio besar macam Maestro ke ataupun penerbit sendirian dapat melepasi kos ataupun bajet tu pun dah kira baik dah. Sebab dia macam ni, saya sebenarnya sebelum Mat Kilau lagi saya believe yang filem Melayu kita memang boleh mencapai 100 juta sebenarnya. Sebab kalau kita tadi balik pasal kata R&D tadi kan, research and development tadi, kita ada berapa population dekat Malaysia? Berapa 30 juta lebih lah. So okay, kita anggap 30 juta. Okay, 60% Melayu kan. Okay, separuh 15%. So dengan kutipan Mat Kilau yang hampir 100 juta ni, pada saya sebenarnya still ramai yang tak tengok ramai lagi yang tak tengok. Out of saya rasa okay 15 juta tadi penonton, kita tolak orang tua, kanak-kanak mungkin 10 million. So yang dah tengok Mat Kilau ni yang kutipannya hampir 100, tapi kena ingat yang tengok Mat Kilau ramai yang repeat pula tu kan. So mungkin around 4 million je yang pergi menonton. Maksudnya boleh mencapai lebih lagi sebenarnya kan. Tapi tu saya kata tadi, saya believe dengan benda tu, cuma saya menunggu produk apa. Tapi orang kata bukan macam bila kita nak hasilkan filem ni, kita kena tahu target audience kita bang. Target audience bukan kita nak collect berapa tu, tak adalah. Kita fikir sejauh mana penerimaan penonton Malaysia tu. Macam Abang Rashid Sibir kan buat drama mesti dekat dengan penonton. Dia balik kepada rasa tu bang, betul tak? So nak kata benchmark, of course saya akui, saya yakin lah untuk filmmaker yang lain hari ini akan rasa tekanan, dan juga saya pun tertekan juga. Tapi saya tahu penonton Malaysia kita, mereka bijak, mereka tahu untuk membezakan. Contoh selepas ini, kalau saya hasilkan filem epic, diorang mungkin nak bukan dari segi kutipan, maksudnya best tak macam Mat Kilau kan. Itu kita tak boleh nafikan, diorang akan compare. Tapi kalau saya hasilkan filem bukan epic, filem-filem biasa, filem popcorn ke, filem gangster ke saya buat, diorang tidaklah terlalu judgemental. Mereka tahu kan bajet ni tidak sebesar itu kan. Tapi perkara filem kena ambil benda tu as a challenge lah. Jadikan itu sebagai pembakar semangat. Sebab belum apa-apa lagi lah. Hari ni saya pun tengok YouTube juga kan. Selepas Mat Kilau, bila trailer filem Melayu keluar je ada orang sebut tak macam Mat Kilau pun, tak macam Mat Kilau kan. Pada saya tidak adil lah, tidak adil kat situ. Macam adik saya nak keluar filem Abang Long Fadil, filem komedi pun ada yang cakap perbandingan. Tapi itulah orang kata pekarya filem ni perlu face kan. Ditambah pula hari ini semua orang dah jadi tukang review kan. Itu memang kena terima benda tu. Sebab tu saya bukan saja nak jadi filmmaker yang baik, yang menghasilkan filem yang box office, tapi saya nak jadi filmmaker yang bijak. Filmmaker yang bijak kan. Dan bila saya hasilkan filem, sebenarnya pada saya take it project tu is more than just a film. Bila saya buat Mat Kilau ni, ataupun selepas ini insya-Allah saya nak buat Melaka ataupun nak buat Datuk Maharaja Lela, is more than just a film. Filem mesti ada roh. Dan saya pelik sikit sebagai pekarya sebenarnya. Sebab tu saya sentiasa bersyukur. Percaya ataupun tidak, contoh macam trailer filem Mat Kilau kan, saya dapat daripada mimpi kadang-kadang. Daripada mimpi, macam filem Munafik 2, kadang-kadang dalam second act tu saya ada masalah dalam writing, saya dapat dalam mimpi. So saya memang always standby, pen dengan kertas dekat tepi katil saya. Ini betul lah. Itu yang kadang saya tak boleh explain tau. Kadang saya struggle, alhamdulillah kan, Allah bagi ilham, okay.
Kan trailer Mat Kilau tu kan dalam apa kalangan insan apa ada manusia yang seakan-akan terpilih. Tapi ya saya orang kata memang makan filem tidur filem ah. Saya always mencari and then macam orang buat lagu juga sometimes dia cari dapat idea tulis lirik kan, dia save dekat dia tulis kat dalam buku note dia. Sama juga macam saya always fikirkan apa yang menarik, dan saya juga suka membaca juga. Samsul terus terang macam buku-buku sejarah Samsul tak suka baca sangat. Samsul lebih kepada suka membaca buku-buku tentang kehidupan. Tentang Hamka, Samsul suka kisah dia kan, tentang pandangan Islam kan, Melayu. Dan bila Samsul ni bila saya kata tentang rasa tu, saya seorang yang orang kata mungkin boleh orang cakap kuat sentap kot. Aku senang terasa. So, bila saya baca satu naskah tu, buku ataupun apa sajalah, saya cepat rasa bila kita baca perjuangan Nabi, saya akan rasa perjuangan tu. Saya tak tahu nak explain macam mana. So, apa yang macam Mat Kilau kan, bila saya baca, bila saya rasa tu, saya nak pastikan apa yang saya rasa ni sampai dekat penonton juga. Walaupun mungkin bukan semua, tapi saya akan pastikan. Jadi bagaimana nak memastikan rasa itu daripada naskah, skrip atau buku itu kepada penonton tu, itu yang benda-benda teknikal tadi bang kan. Editing, music, pelakon yang baik kan. Saya pun banyak belajar dari abang kan. Saya nak anda semua beri tepukan kepada abang Rashid Shibir. Tolong terima kasih. Bukan, Samsul adalah produk daripada, selain daripada ayah saya sendiri, Aziz Osman, abang Rashid Shibir. Drama filem abang, Sutera Putih saya tengok wayang, bapak saya bawa. Drama abang, filem abang ada rasa tu. Saya suka kan. Saya suka dan dia menjadikan saya hari ini. Apa yang abang tengok dalam Mat Kilau itu saya banyak ambil daripada abang juga. Terus abang, terima kasih, thank you so much bang. So itu dia. Technical tadi kan, editing, music, dan itu saya lihat masalah dia. Tak kisahlah penerbit ke, pengarah ke, masalah utama dia, ramai terlalu ambitious tu bagus. Okey, kita nak buat ni, kita nak buat. Tapi dia berbalik kepada tukang masak tu. Tukang masak tu pengarah seperti kita. Kan? Haji, tukang masak tu. Memang nak masak nasi goreng sedap, ya betul orang, tapi dia nak masak tu, kan, adakah rasa tu sampai ke tidak? Dan orang tidak kisah. Sebab tu saya ni memang langgar law dia. Saya langgar rules in filmmaking. Act 1, Act 2, Act 3 ada. Tapi contoh dalam nak develop karakter perlu ada 5, 6 step tu. Tak, saya buat 3 je. Sebab saya macam siapa buat law ni? Kan? Dan sebab saya fikir, saya tengok cerita Piramli, aku tak rasa Piramli tu ikut law ni. Dia berkarya mengikut hati dia. Begitu juga saya. Kan? Dan saya pula tak cakap inilah cara saya, cara paling betul. Tidak, yang penting sampai tak? Yang penting rasa tak kan? Jadi itulah dia. Apa yang menjadi perkiraan kepada seorang pembuat filem dalam memilih teks itu sendiri? Ya, adakah mengikut kehendak pasaran ataupun adakah contoh dia kerana Mat Kilau telah berjaya di pasaran, maka ada satu golongan lain yang cuba mencari juga naskah yang hampir sama sejarah untuk buat. Apakah filem itu juga akan berterusan mencapai kejayaan seperti mana filem yang pertama itu? Teks tu, kalau saya nak pilih filem lain mesti gagal. Adakah formula itu boleh diterima orang? Nak cakap kan macam jumpa belalang pula. And dia filmmaker perlu ada insting, betul tak? Perlu ada insting sejauh mana filem itu akan pergi dari sudut pasaran lah. Tapi saya personally, sebab saya tadi saya tekankan tentang rasa yang paling penting disampaikan. Jadi dalam membina rasa di dalam sebuah filem itu perlulah ada peristiwa. Itu so peristiwa tu, storytelling itu mungkin storytelling structure ceritanya simple, tapi kadang-kadang penyampaiannya sampai kepada audience akan beri impak yang besar daripada penonton itu. Tetapi kita harus akuilah menghasilkan filem ini memerlukan modal. Jadi penerbit selalu akan katakan boleh jual tak filem ini. Di situ pengarah pada saya harus bijak tu saya kata. Dia harus mengimbangi antara skrip teksnya dan juga audience
yang perlu dia fikirkan, yang harus ke pawagam itu. So dia harus imbangi. Sebab itu saya dalam nak masukkan filem, saya selalu tackle ataupun very particular dalam semua sudut. Dari sudut marketing, dari sudut the content itself, the first content tu. Sebagai contoh baru-baru ini Maya Karin kan ada dia katanya dia berminat untuk berlakon filem Mahsuri. Ini contohlah, dia kata dia nak saya arahkan filem itu. Saya boleh arahkan filem itu dan siapa saja boleh arahkan filem itu, tapi ini apa yang saya lihat. Untuk Mahsuri, filem seperti Mahsuri itu saya rasa untuk pergi ke 100 juta susah. Kenapa? Mungkin boleh pergi, ni kalau kita cakap tentang marketing maksimum mungkin 40 ke 50 juta. So 100 million tu susah. Kerana Walaupun diarahkan oleh saudara ya, Samsul Yusof. saya rasa susah juga. Sebab pada saya filem itu perlu ada, selain daripada story yang baik. Story yang baik is not enough. Dia perlu ada elemen. At the end of the day, filem ini sebuah hiburan. Perlu ada aksinya. Kalau filem horror perlu ada, kan, komedi perlu ada kelakarnya lah, orang ketawanya kan. So macam bila saya lihat kisah Mahsuri ni, ia lebih kepada drama. So it's hard for me to boleh buat, tapi cabaran yang amat-amat besar sekali lah untuk membuat penonton itu melekat di kerusi dari awal hingga penghujung cerita. Kan, sekiranya saya ataupun siapa saja pengarah berjaya pun, tapi macam saya kata tadi, the content itself, elemen-elemen hiburan itu tidak lengkap untuk pergi jauh. Dan di sini sama-sama berfikiran juga seperti abang, uncle, filem ni orang mau happy ending, tapi sedar ataupun tidak, cerita Samsul ending semua sedih. Cerita kan, kalau lihat Munafik 2, Munafik 1, semua sedih. Memang Samsul break the law kat situ tau. Sebab bila sebut happy ending tu, saya macam saya balik kepada, saya tahu kepuasan penonton ini, dia tak kisah dia, pada saya tak melihat orang ini di kacamata saya lah, saya tak tahulah orang setuju atau tidak. Saya melihat penonton ini mereka pergi menonton, dan bila pulang itu mereka ada penonton yang mahukan hiburan, filem lawak kan pernah satu, mungkin sampai hari ni kot orang sebut, orang beritahu wayang tak nak pening kepala, nak cerita ringan je. Berapa banyak cerita lawak tak jalan bang, kan? Cerita Samsul pecah otak ni pula pergi, kan, pelik kan? So tu saya kata, bukan orang nakkan satu experience tu, satu perjalanan bila dia duduk di kursi pawagam itu, rasa yang dia tidak pernah rasa. Jadi itulah tugas penulis, tugas pengarah, daripada novel ke, epic ke ataupun fiction, perlu membawa penonton daripada awal hinggalah akhir. Walaupun endingnya akan sedih mungkin, kan, tapi perjalanan itu satu perasaan. Dan ini satu kajian juga yang saya buat, bang. Ini saya sendiri bang, saja kongsi. Saya rasa filem komedi hari ini susah nak pergi. Kenapa? Kalau sedar tak, kita sekarang kalau kita lihat di Hollywood, susah nak cari filem-filem komedi. Sekarang macam romantic comedy kan dulu banyak, ada proposal apa. Sekarang ni idea dia orang buat low budget, low than 10 million budget ataupun 100 to 100 million budget, kan. Dan ini apa yang saya rasa ni kajian, cuba anda fikirkan Sebab tu pengarah juga saya kata tadi kena harus melihat semua sudut, harus buat R&D kajian itu. Sebab saya rasa penonton, masyarakat, orang kat luar ni dah dapat hiburan itu di handphone. Di handphone, di TikTok, orang dah boleh ketawa, orang buat konten more to comedy tau, kan. So orang boleh ketawa. So orang dah dapat elemen keseronokan ketawa tu di komedi, di apa, media sosial ni, di YouTube, di TikToknya. Sebab tu Adam Sandler pun sekarang buat Netflix je, kan. Filem dia sendiri pun dah tak pergi. So itu benda-benda yang harus difikirkan, betul bang. Tapi saya tahu sebab saya komedi, kita cakap tak pandai lah, kan, tak pandai. Tapi mungkin alhamdulillah saya into serious film. Serious film yang memerlukan perjalanan yang jauh, from A, daripada awal cerita hingga ke ending cerita, yang saya rasa sukar untuk orang dapat di handphone. Faham? Kan? So itu harus difikirkan lah, harus dibuat kajian. So filem macam komedi kan, so para penerbit harus alert di situ. Mungkin perlu bincangkan apakah cara nak mengangkat filem komedi lepas ini.
Tapi that's the fact kan. Itu perjalanan and then saya nak cakap okay, tentang Mat Kilau kan. Di sini jangan salah sangka pula, walaupun Mat Kilau ini sebuah filem fiction reality kan, tapi filem ini tidak menyimpang jauh. Tidak menyimpang jauh. Kan? Itu kadang-kadang saya kurang setuju kenapa terlalu segelintir terlalu menghukum filem Mat Kilau itu. Saya tak buat pun Mat Kilau kahwin dengan orang Siam ke. Kan itu lain lah, tak ada. Ini cuma fictionnya yang sahabat-sahabatnya kan, perjalanannya. Tetap saya memperjuangkan prinsip Mat Kilau, apa yang diperjuangkan, setia kawannya, membawa. Tapi abang saya memang respect lah. Abang awal dah nampak dah. Betul, saya buat filem Mat Kilau ni, saya punya objektif utama adalah saya nak mengangkat apa yang Mat Kilau perjuangkan. Saya ingin mengangkat Islam dan Melayu lebih dari Mat Kilau itu sendiri. Tak? Betul kan? Kerana saya percaya kalau Mat Kilau hidup, dia bukan nak orang ingat dia. Dia nak orang ingat apa yang dia perjuangkan, apa pun ingat agama. Sebab tu kalau kita lihat siapa pun pahlawan Melayu ni, Tok Janggut apa, dia berbalik kepada Islam, berbalik. So sebenarnya Mat Kilau ni dia hanya satu sosok lah kan, tapi perjuangannya sama. Jadi saya rasa kan, bila saya baca kan teks-teks tentang Mat Kilau, saya rasa apa sebenarnya dia sebenarnya apa. Sebab tu saya sebagai pengarah, saya memilih untuk push apa yang dia perjuangkan saja. Dalam skrip asal memang ada dia makan kuih kan, dia duduk, ada. Tapi saya tidak memilih itu. Saya hanya memilih memang straight untuk perjuangannya, prinsipnya kan, mempertahankan agama. Dan rasa itu yang berkobar-kobar, marah itu pun saya nak penonton rasakan. Dan itu lagi tak cukup. Berbalik kepada saya study, kita tahu bang, filem-filem epik di Malaysia ni banyak yang kutipannya sedih bang. Maksudnya audience Malaysia ni dah lose hope dengan filem epik. So saya kena buat something yang different. That's why trailer filem Mat Kilau macam different bang kan daripada yang lain kan. Maksudnya ni trailer Transformers ke kan. Tapi saya kena buat begitu supaya penonton kita macam ni lain ni, this is something new kan, I have to check it out, kena tengok ni. So begitu, dan sebab itulah 10 minit pertama Mat Kilau je itu memang saya punya objektif. 10 minit pertama je saya nak penonton dah kalau boleh menangis, kalau boleh rasalah 10 minit pertama. Kerana apa yang saya kata tadi, penonton dah lose hope. So saya tak nak bagi masa lama, 10 minit saya nak buat penonton tu dah engage kat situ, dah lock kat situ. So ini sangat penting lah. Dan alhamdulillah hari ini saya tahu selepas ini kalau mungkin pengarah lain selain daripada saya menghasilkan filem epik, penonton dah ada hope dekat situ. So maybe kita can slowly build more on the character lah kan. So sebenarnya sebagai contoh kita cakap tentang sambutan kutipan untuk filem epik hari pertama Mat Kilau kutipannya 1 juta. Alhamdulillah. Tetapi mengikut saya punya marketing punya strategi tu, saya meleset sebenarnya. Sebab filem Munafik 2 hari pertama kita kena cakap pasal kutipan, bukan the numbers tu, penonton. Kita bukan nak cakap pasal duit, ni penonton yang nak tarik ni. So kita have to talk about the numbers. Untuk filem Munafik 2 hari pertama kutipannya dalam sehari tu 2.5 juta. So untuk Mat Kilau hari pertama 1 juta bang. So pada saya, this is not supposed to happen. Sepatutnya Mat Kilau kena lebih. Kenapa? Munafik 2 is sister fiction kan. Ini Mat Kilau ni, tapi kutipan 1 juta. Itulah dia saya kata tadi, menandakan penonton kita dah memang lose hope dah. Tak kisahlah Samsul ke siapa buat, malah kan, ni ya kan. Orang dah, dan menyedihkan lagi, bukan kata budak-budak muda. Saya pun bang, dulu tak masuk silat, masuk taekwondo. Kan? Masuk taekwondo, silat macam tak, kan. So itu banyak benda yang saya marah ni sebenarnya. Saya buat Mat Kilau kan, saya nak mengangkat Mat Kilau itu biar semua orang tahu. That's why filem ini ada ala-ala superhero sikit kan. Saya nak Malaysia take filem ni serius. Tak kisah positif negatif. Janji korang bercerita tentang filem ini, budak-budak muda pun akan nampak silat tu cool again, just like macam mana taekwondo ke, iman ke. So banyak benda yang saya kaji lah. Dan saya pengkarya ni kat Malaysia, tak tahu macam mana cakap, kita bukan di Hollywood.
Di semua sudut yang di Hollywood buat trailer je ada company kan, sound dia. So kita di Malaysia ni pun kita selalu sebut industri filem bang, tapi sebenarnya kita kena face the fact, kita belum sampai industri lagi, kita hanya perkampungan filem kan. So itulah saya untuk buat Mak Kilau ni, saya percayalah ramai pengarah termasuk diri saya, tapi untuk Mak Kilau ni kalau ikutkan tak boleh bang buat Mak Kilau ni dengan bajet yang ada kan, tak boleh tapi saya macam kalau jangan sampai bila, takkan nak tunggu kerajaan bagi 20 juta baru buat, memang takkan lah kan. So apa pun saya kena buat juga benda ni, at least kena proof, kena buat juga. So terhasillah Mak Kilau tu memang mengabdikan diri buat cerita tu. Have to macam abang tadi kan, abang kena tengok kan A to Z, walaupun ada editor abang kena check kan, music kita have to kan. Dan itulah pengarah kena take serious sebab pengarah saja yang benar-benar faham dari seluruh sudut, lebih daripada penulis itu sendiri. That's why penulis yang membuat buku yang mau difilmkan harus memberi kepercayaan kepada pengarah itu, harus bagi kepercayaan sebab pengarah saja yang benar-benar faham. Tapi persoalannya di sini, siapa pengarah itu kan? That's why perlu perlu cari pengarah yang penulis itu sendiri rasa sesuai kan. Dia akui juga filem Mak Kilau ini, saya berdebat ni dengan penerbit. Saya berdebat dengan penerbit kan. Maksudnya dari segi, saya cakap skrip tadi, skripnya 90% kata bualnya, saya banyak ubah di set kan. Dia kata apa ni, cakap pasal Melayu macam ni, biar. Memang saya nak orang Melayu rasa macam tu, sebab saya tahu apa yang saya tulis ni tentang orang Melayu memang dengki sesama sendiri. Saya tahu ini bukan daripada saya, ini yang kemarahan yang ada di dalam dada saya kepada pemimpin yang ada hari ini, kepada sistem yang tak betul ni, kepada orang Melayu yang lain, bukan daripada saya seorang. Saya tahu semua orang rasa. Sebab tu saya tulis dalam tu, saya tahu walaupun benda ni pedas, tapi inilah hakikat yang orang Melayu harus terima kan. Dan alhamdulillah, nasib baik saya tak kena pukul lah. Saya risau tak macam cakap orang Melayu macam ni, tapi it's a fact. So kita terima dengan kan, kita harus bersatu lah begitu gini kan. Soal orang nak cakap filem Samsul buat gini gitu tapi duk Melayu-Melayu keluar tak semayang, itu bukan saya punya kerja lah. Kerja saya buat filem, kita cuba bang kan. Lepas tu satu lagi saya nak tekankan, sebagai filmmaker saya tak setuju lah kalau nak kata filmmaker lah tugas seorang filmmaker untuk memberi message, untuk mengubah, bukan tugas kita. Kita cuma apa yang perlu kita buat yang manfaat lah bang, insya-Allah kan, tapi bukan tugas seorang filmmaker. Apa lagi saya nak goreng? Itu saja kot. Itu saja. Baik.